Hai semua, kembali lagi ke kelas kita yang seterusnya. Bagaimana dengan pembelajaran tumbuhan berkenaan dengan rangsangan yang awak pelajari pada minggu lepas. Cikgu harap semuanya berjalan dengan lancar. Jadi pada kali ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita tentang tumbuhan yang berkaitan dengan fotosintesis. Jadi kita akan belajar macam mana fotosintesis berlaku dan apa kepentingan fotosintesis terhadap kehidupan manusia, haiwan dan tumbuhan itu sendiri. Okey kelas, kali ini kita akan belajar satu persatu bagaimana proses fotosintesis dihasilkan oleh tumbuhan. Tumbuhan memerlukan 4 unsur utama ini dalam menghasilkan proses fotosintesis. Yang pertama, air. Air yang mengandungi mineral yang ada di dalam tanah. Dan yang seterusnya, karbon dioksida dan cahaya matahari dan klorofil. Keempat-empat elemen ataupun unsur ini sangat penting dalam proses fotosintesis. Okey kelas, kita bermula daripada air yang mengandungi mineral daripada tanah. Air ini akan naik ke atas dan terus naik masuk ke dalam xylem ataupun batang pokok ini dan terus ke daun. Okey kelas, jadi air yang naik ke atas tadi akan masuk ke dalam stomata yang ada di daun. Stomata ini adalah bahagian yang bulat biji-biji yang ada di dalam daun. Kalau awak dapat perhatikan dengan mikroskop, bahawa awak dapat tengok dengan lebih jelas stomata tersebut. Dan di dalam stomata tersebut akan masuk air yang mengandungi mineral tadi. Dan yang seterusnya, karbon dioksida akan disedut masuk ke dalam stomata dan disimpan ke dalam itu. Dan seterusnya, klorofil akan bertindak untuk menghasilkan ataupun menukarkan bahan-bahan ini kepada oksigen dan glukosa melalui cahaya matahari. Jadi, cahaya matahari yang turun ataupun cahaya matahari yang terkena pada bahagian daun yang ada stomata, yang di dalamnya ada karbon dioksida dan air, akan bertukar menjadi oksigen dan glukosa. Oksigen akan dilepaskan ke udara dan yang tinggal hanyalah glukosa. Glukosa ini akan tersimpan di dalam daun ini dan mereka akan tumbuhan tersebut akan menyimpan glukosa dan menyimpannya dalam bentuk kanji, dan sebab itulah tumbuhan akan makin lama makin besar, makin lama membesar, makin lama dan makin membesar disebabkan kanji bertambah di dalam tumbuhan tersebut. Jadi glukosa ini adalah makanan kepada tumbuhan. Baik kelas, kita ulang sekali lagi pembelajaran tentang fotosintesis dengan lebih jelas lagi. Baik, bermula daripada sini. Di dalam tanah ini ada air. Air yang mengandungi nutrien, ada mineral, ada semua keperluan untuk tumbuhan membesar. Daripada air ini akan naik ke atas, diserap oleh batang pokok dan akan terus ke daun. Di dalam daun, kita lukis daun. Di dalam daun adanya stomata. Di dalam stomata inilah air yang mengandungi mineral disimpan. Seterusnya,
Yang kedua iaitu karbon dioksida. Karbon dioksida yang berada di dalam udara akan disedut masuk ke dalam stomata yang mengandungi air tadi. Baik, seterusnya kita akan tengok yang seterusnya yang penting untuk proses fotosintesis, iaitu klorofil. Okey, ingat apa yang telah cikgu cakap sebelum ini. Klorofil adalah bahan ataupun pigmen yang berwarna hijau. Tak ada kapu hijau dekat sini. Anggaplah saja ini hijau. Yang berwarna hijau. Apa saja yang berwarna hijau adalah klorofil. Baik, habis dulu dekat sini. Kita masuk unsur yang keempat yang penting, iaitu matahari. Matahari juga sangat penting dalam proses fotosintesis. Jadi kita ada 4 yang utama dalam penghasilan fotosintesis, iaitu yang pertama air, karbon dioksida, klorofil dan matahari. Jadi daripada air dan karbon dioksida yang berada di dalam stomata tadi, mereka akan berkumpul dekat sini. Dan seterusnya, klorofil dan matahari akan berperanan seterusnya. Klorofil adalah boleh dicakap sebagai dapur untuk menghasilkan makanan kepada tumbuhan. Dan matahari boleh juga ditafsirkan sebagai api untuk masak. Jadi dapur ada, api ada, bahan untuk memasak ada. Jadi apabila karbon dioksida dan air akan berada di sini dan klorofil akan bertindak untuk menukarkan karbon dioksida dan air kepada glukosa dan oksigen. Jadi karbon dioksida dan air tadi ditukarkan oleh klorofil kepada oksigen dan glukosa. Dan seterusnya, glukosa ini akan terkumpul dan dijadikan sebagai kanji. Sebab itulah pokok makin lama makin membesar. Pokok makin lama makin membesar sampailah besarnya maksimum yang boleh. Jadi secara ringkasnya kita boleh tengok di sini, karbon dioksida bercampur dengan air akan melalui proses fotosintesis yang dibuat oleh klorofil dengan bantuan cahaya matahari akan menghasilkan oksigen dan glukosa yang disimpan dalam bentuk kanji dan oksigen dilepaskan. Itulah secara ringkasnya proses fotosintesis. Seterusnya, apa kepentingan fotosintesis ini sebenarnya? Baik, kepentingan fotosintesis. Yang pertama, fotosintesis yang dijana oleh tumbuhan membekalkan oksigen. Oksigen kepada haiwan dan juga manusia. Mereka ataupun tumbuhan membekalkan oksigen kepada haiwan dan manusia. Dan seterusnya, haiwan dan manusia juga berkepentingan dalam membekalkan
dalam membekalkan karbon dioksida kepada tumbuhan. Jadi, tumbuhan dan manusia, haiwan saling memerlukan antara satu sama lain. Sebabnya, oksigen dibekalkan oleh tumbuhan dan karbon dioksida dibekalkan oleh manusia dan haiwan. Dan kepentingan juga fotosintesis ini supaya pokok ataupun tumbuhan dapat menghasilkan buah. Buah yang dihasilkan juga dapat dimakan oleh haiwan, dapat dimakan oleh manusia dan juga haiwan. Itulah secara ringkasnya pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, awak semua perlu salin semua nota-nota yang cikgu bagi tadi, masukkan salin dalam buku nota sains dan pastikan awak buat dengan kemas lah. Sebab cikgu ada papan kecil ni saja, cuma dapat tulis sikit-sikit saja. Jadi awak buat dengan kemas hasil kerja dan hantar kepada grup Telegram. Jangan risau, cikgu akan sentiasa memerhatikan grup Telegram tersebut. Walaupun tak ada maklum balas, tapi cikgu tengok semua kerja-kerja ataupun hasil kerja yang awak telah hantar. Okey, apabila awak sudah siap menyalin nota, awak boleh buat latihan di dalam modul yang telah cikgu sediakan. Awak buat muka surat 9, muka surat 10, 11, 12 dan 13. Jadi 9, 10, 11, 12, 13, 5 muka surat saja. Jangan risau, mudah. Dan awak boleh tanya cikgu, WhatsApp ke, video call ke. Video call bagi tahu dulu kalau nak video call, ataupun WhatsApp ke, boleh cikgu balas. Boleh juga telefon. Kalau cikgu berkesempatan, cikgu akan bagi tahu penerangan, terangkan dengan lebih jelas lagi kepada awak. Okey, itu saja.